طيب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini, sahur ini, kita akan manfaatkanlah sedikit masa sebelum ini sambil kita menanti waktu subuh untuk berbicara secara ringkas bagaimana tentang satu idea yang sebenarnya sangat menarik daripada kitab ini. Macam saya kongsikan pada petang kemarin. Kitab ini Tabai' An-Nufus ataupun lebih dikenali dengan nama Kitab Al-Akyas wal Mukhtarin karangan Al-Hakim At-Tirmidzi rahmatullah alaih, seorang muhaddits sufi yang lahir dan juga wafat di area Khurasan Raya pada kurun ke-4 Hijriah. Sebelumnya juga kita telah terjemahkan sebuah karya beliau, bukanlah terjemahan penuh tetapi satu bagian. Bab pertama daripada kitab beliau Itsbatul Ilal kita telah terjemahkan daripada bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu dan telah diterbitkan dalam bentuk e-book dengan judul Hikmah Berikrar dengan tauhid. Dan di dalam situ kita ada jelaskan sedikit sebanyak berkenaan tentang latar belakang dan juga pendidikan dan juga pencapaian Hakim At-Tirmidzi ini rahmatullah alaih. So beliau bernama Muhammad bin Ali bin Al-Hasan bin Al-Bishir, diberi kunyah Abu Abdullah, lebih terkenal dengan gelaran Al-Hakim. Al-Hakim ni sini bermaksud orang yang filsuf dan juga orang yang memiliki kepakaran di dalam memiliki kepakaran di dalam menjelaskan tentang hikmah, tentang akibat, tentang maqasid, ya, dan juga meneliti itu. Maka sebab itulah beliau digelar sebagai Al-Hakim. Diberi gelar Al-Hakim Al-Tirmidzi sebab dia lahir di kota Tirmidz itu, alim besar kota Tirmidz di Khurasan Raya. Sekarang ini dinamakan Tirmidz lah, masih Tirmidz tapi di Uzbekistan. Beliau seorang al-hafidh dan imam dan zahid arif billah. Jadi beliau ini lahir dalam keluarga ilmu. Bapaknya sendirilah yang mengajarkan beliau fiqh Hanafi, dan juga beliau sendiri banyak meriwayatkan hadis-hadis. Hatta di dalam kitab yang kita akan bahaskan ini, dia selalu sebut haddatsani abi. Seawal usia 8 tahun dia belajar daripada bapaknya, dan akhirnya bila mana dia adat para ulama lah pada zaman dahulu, apabila orang sudah habis settle belajar di satu kawasan, biasanya kawasan tempat mereka lahir, and then mereka keluar berhijrah, bermusafir untuk menuntut ilmu. Di antara guru beliau ialah Qutaibah bin Sa'id dan lain-lain lagi. Okey. Dan beliau ini juga menghadapi macam ujian lah. So, selepas beliau habis belajar di luar negara, beliau kembali ke negara asalnya, negeri asalnya di Tirmidz dan ditolak keluar ataupun ditendang oleh orang di Tirmidz itu karena berpendapat bahawa Hakim Tirmidzi ini membawa ajaran yang bukan-bukan. So akhirnya beliau pun berhijrah ke area Al-Balkh, sekarang ini berada di Afghanistan, di mana masyarakat di situ bersedia untuk menerima keilmuan Hakim Tirmidzi ini, dan beliau wafat pada tahun 320 Hijriah. Tapi makamnya didirikan di Tirmidz di Uzbekistan itu. Di antara kitab beliau ialah Nawadir Al-Usul. Ini kitab dalam hadis, himpunan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Itu Itsbatul Ilal, berkenaan mengisbatkan hikmah-hikmah pensyariatan. Maka bila mana disebut hikmah-hikmah pensyariatan ni, dia sangat berkait dengan maqasid syariah itu, ya. Dan juga kitab kita ini, kitab yang kita akan bahaskan ini, berkenaan Tabai' An-Nufus ini. Di dalam mukaddimahnya dijelaskan, beliau jelaskan berkenaan tentang sistem yang khusus menurut beliau. Ini satu perkara yang saya kira menarik lah untuk dibandingkan dengan para ulama yang lain.
Of course setiap orang ini, itulah ya, Islam ini, definisi Islam ini antara definisi yang sangat sangat luas. Setiap ulama ada ini orang pasti akan berbeza pendapat pada perinciannya, cara susunannya. Maka Hakim At-Tirmidzi ini juga dia telah mengemukakan satu faham ataupun satu konsep berkenaan tentang Islam itu, ya, konsep berkenaan tentang Islam, dan mengaitkannya ataupun mengulasnya dengan ruh tasawuf itu, ya, ruh tasawuf itu. Dan beliau juga dikatakan pernah berkata, kalau aku dihimpit kesusahan, aku akan hiburkan hatiku dengan karya-karya ini, karya-karya yang telah ditulis. Okey. Dan beliau wafat macam kita telah sebutkan tadilah pada tahun 320 Hijriah. So di dalam bukunya ini, Al-Aqyasul Mukhtarin, dia kata apa dia? Sesungguhnya fa'inna, ayat pertama dia kata selepas amma ba'd, dia kata, dia jelaskan sistem ataupun konsep faham agama itu. Fa'inna wajadana dinallahi azza wa jalla mabniyan ala arkanin thalathatin. Dia kata kita dapati agama Allah SWT ini Islam lah, ya, terdiri atas tiga rukun ataupun tiga asas. Pertama, dia tidak ikut pembahagian yang masyhur di dalam hadis Jibril itu, ya. Hadis Jibril itu membagikan Islam ini, agama ini, Islam, amal yang zahir, ihsan, dan Islam, iman, dan juga ihsan, ya. Tapi dia bawa konsepnya yang khusus, itu menarik di sini. Dia kata apa? Agama ini terbahagi kepada terdiri daripada tiga rukun. Pertama ialah al-haq ataupun kebenaran, al-adl, keadilan, dan juga as-sidq, kejujuran. Semua ini merupakan sifat ataupun nilai yang dipamerkan oleh setiap daripada anggota ataupun elemen diri manusia. Dia jelaskan apa? Fal haqqu 'alal jawarih, hak atau kebenaran itu dizahirkan ataupun menjadi tanggungjawab anggota badan yang jawarih yang ada di luar ini. Wal adlu 'alal qulub, keadilan itu menjadi tanggungjawab ke atas hati. Wasidqu 'alal uqul, dan juga kejujuran itu menjadi tanggungjawab ke atas akal. Jadi di sini menarik, dia tidak membahagikan Islam itu menurut kefahaman yang kita biasa faham, Islam, iman, ihsan, tapi dia bahagikan Islam itu ataupun agama kita itu terdiri atas tiga rukun. Rukunnya ialah keadilan, kebenaran, al-haq, al-adlu, keadilan, dan juga as-sidqu, kejujuran, ya. Dan al-haq, kebenaran itu ditegakkan oleh anggota badan yang di luar. Kemudian al-adlu ditegakkan oleh hati, keadilan itu ditegakkan oleh hati, dan kejujuran itu ditegakkan oleh akal. Kemudian dia jelaskan lagi, itulah umumnya itulah konsep kefahaman Islam menurut Hakim At-Tirmidzi ini, ya, di mana berarti dia juga mengiktiraf bahawa amal anggota jawarih ini termasuk daripada agama, urusan agama Islam itu sendiri. Dia tidak, dengan ini dia akan terkeluar ataupun dia tidak lagi termasuk di dalam perbahasan adakah amalan itu termasuk daripada musammal iman ataupun tidak. Sebab dia pada asalnya dia tidak membagikan agama itu kepada tiga bahagian yang popular tadi, Islam, iman, dan juga ihsan. Walaupun kita boleh cuba kaitkan, tapi dia tidak menggunakan istilah iman itu di sini. Maka dia sudah terkeluar, maksudnya dia tidak lagi terjerumus di dalam khilaf itu. Khilaf bagaimana, adakah amalan itu termasuk daripada iman ataupun tidak. Ini kalau termasuk, maka dia termasuklah daripada golongan Khawarij dan juga Wa'idiyah. Kalau tidak termasuk, maka dia termasuk daripada golongan Murji'ah, orang yang memisahkan antara amal dan juga iman.
inilah konsep ini. So dia jelaskan lagi bagaimanakah seseorang itu boleh tersesat daripada kefahaman agama ini. Dia kata apa dia? كل امرئ اجتمع في هذه الثلاثة. أوكي. كل امرئ اجتمع فيه هذه الثلاثة فإذا افتقد منه الحق من عمل ni dia kata. Apabila satu apabila kebenaran itu telah hilang daripada amalan, ini amalan anggota luar, khalafahu al-batil, dia akan diganti dengan kebatilan. Wa idza iftaqada minhu al-adl, yakni apabila hati seorang itu dihilang sifat keadilan di dalam hatinya itu, maka ia khalafahu al-jawr, dia akan diganti dengan kezaliman. Dan apabila akalnya idza iftuqida atau idza iftaqada minhu as-sidq, apabila akalnya itu tidak memiliki kejujuran, dia akan diganti dengan kadhib ataupun diganti dengan kedustaan ataupun penipuan. Kemudian dijelaskan hadis thalatha, tiga sifat yang terawal tadi, al-haqqu, kebenaran, as-sidqu, dan juga al-sidqu, al-haqqu, al-adl, as-sidq. Tiga-tiga ini kesemuanya merupakan jundul ma'rifah, dia kata. Jundul ma'rifah ini elemen yang terutama, yang terpenting dalam urusan kita memahami dan juga mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara lawannya tadi, lawannya apa tadi? Lawan bagi al-haq adalah batil, kebatilan dalam amalan, al-jawr, kezaliman di dalam hati, dan juga atau kedustaan di dalam akal itu. Semua ini merupakan jundul hawa ataupun elemen yang terpenting apabila hawa nafsu itu menyerang. Fa nafsu wi'a'ul hawa, maka nafsu itu adalah tempat ataupun bekas tempat di mana hawa nafsu itu berada. Al-mustamilah alaihi bi ahli al-ghurur, orang-orang yang terjebak dengan hawa nafsu ini, mereka akan dinamakan sebagai ahli al-ghurur. Taghurrannahum nufusuhum bil hawa, mereka menipu diri mereka sendiri kerana dorongan ataupun hawa nafsu itu. Al-waridu lil batili wal juri wal kadhib alaihim fi umurihim, yang mengakibatkan mereka, kerana wujudnya hawa nafsu itu yang mengakibatkan mereka melakukan kebatilan dalam amal jawarih mereka, yang mengakibatkan mereka memiliki kezaliman di dalam hati mereka, dan juga mengakibatkan mereka memiliki al-kadhib, pendustaan di dalam akal-akal mereka. Dan orang-orang yang diuji dengan gelodak hawa nafsu ini, yang tiga itu, yang diserang oleh kebatilan, kedustaan, dan juga kezaliman itu, tidak hanya terhad kepada orang-orang awam. Dia kata di sini menarik. Faqad ishtaraka fi hadhihi al-mihnah as-siddiqun, orang-orang yang diuji dengan musibah ini, musibah hawa nafsu ini yang mengakibatkan dia buat benda-benda di luar daripada al-haq, al-adlu, as-sidqu, ialah golongan siddiqun, orang-orang yang memiliki kefahaman agama dan juga yang sangat-sangat mengiyakan kebenaran Islam itu, ya. Itu menarik. Dia kata pada awalnya ini dalam dua perenggan pertama buku ini, berarti dia sudah jelaskan apa yang akan dia sudah rumuskan apa yang akan disyarahkan pada selepas daripada perbahasan ini. Dia kata apa ya? Az-zahidun, orang-orang yang zuhud pun terkena dengan terpalit dengan ujian ini. Al-abidun al-muttaqun wa ulama al-zahir wa qalla man salima minhum, amat sedikitlah orang yang selamat
daripada kalangan mereka ini, min hadzal ightirar, daripada ightirar, tipu daya ini. Maka apabila tiga elemen ini, tiga sifat ini tidak dijaga, al-haqqu, kebenaran, al-adlu, keadilan itu di dalam hati manusia, dan juga as-sidqu, kejujuran di dalam cara kita berfikir dan juga cara kita melontarkan pendapat dan seumpamanya, maka hal ini akan mengakibatkan seorang itu terjerumus ataupun terpesong daripada jalan sebenar. Khalafahu, bila diguna istilah khalafahu ini satu perbahasan yang sangat menarik, sebab dia tidak kata badalahu, dia kata khalafahu. Khalafahu berarti dia diganti sesudah itu, bukan ganti dengan seumpamanya, tetapi diganti dengan akibat yang bertentangan daripada sebelumnya. Berbeza dengan badal. Badal ini boleh kalaulah dikatakan faman iftaqada minhu al-haq min amalin badalahu al-batil, maka berarti al-haq dan juga batil itu sama. Dua elemen ini, benda yang mubdal dan juga mubdal minhu, itu sama. Tetapi bila mana disebut khalafahu, berarti benda yang akan menggantikan itu merupakan satu benda yang menjadi konsekuensi daripada kehilangan benda yang mubdal minhu itu. Contoh al-haq, apabila tidak ada al-haq, natijahnya apa? Itu dimaksudkan khalafahu di sini. Berbeza dengan badalahu. Badalahu ini dalam keadaan dua-dua benda itu boleh ada. Contohnya Perdana Menteri ke-8 masih hidup diganti dengan yang ke-9, itu badal. Tetapi contohnya kita andaikan Perdana Menteri ke-8 itu meninggal dunia, natijah daripada itu diganti dengan Perdana Menteri ke-9 sebagai contoh. Maka itu lebih tepatnya ataupun adaknya lebih halusnya digunakan istilah khalafahu. Jadi begitu. Ya, jadi kefahaman agama menurut Hakim Tirmizi ini kalau kita rumuskan itulah. Ya, keadaan selepasnya dijelaskan apakah sifat-sifat muqtarin, siapakah yang akan berjaya di dalam sepenuh buku ini. Buku ini taba'ah lama. Saya tidak tahu kalau ada taba'ah baru atau cetakan baru bagi buku ini. Sangat menarik untuk dibaca dan juga kita sama-sama hayati. Okey. So terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi untuk bersama daripada awal hingga habis. Ini sekadar ringkas saja, kita tidak berpeluang untuk membahaskan secara detail. Mungkin sudah sekarang ini sudah masuk waktu subuh ya. Okay, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.